sebenarnya dikatakan malas ni kan? Itu adalah di antara benda yang banyak merosakkan self-efficacy saya lah sebagai seorang pelajar, kerana itu antara benda yang selalu dikecam ke atas saya bila saya tak boleh siapkan penulisan yang highly structured. Saya ingat lagi masa Kak Jordan lecturer kata, "Anta muhmil, kamu ni cuai, malas nak buat kerja." Tapi saya rasa saya tidak malas. Saya sentiasa cuba untuk buat, tetapi saya tersangkut dalam banyak perkara yang saya tidak faham, sehinggalah pada tahun 2016, subjek yang saya sedang belajar di Finland tu ialah self-regulated learning. Saya sedang belajar bagaimana otak manusia dengan emosi yang disebutkan tadi membantu seseorang itu untuk mengenal pasti cara belajar yang lebih berkesan untuk dia. Jadi saya mula terdedah kepada otak manusia, ini yang dia buat. Kalau dia nak future oriented activity, katalah ada projek yang memakan masa 4 bulan, bahagian hadapan otak manusia ni, salah satu fungsi eksekutifnya, dia mesti mampu untuk maintain memori kerja tu, untuk dia ingat bahawa dia kena siapkan begini. Something yang saya bermasalah kerana saya easily distracted apabila saya telah menerima diagnosis. Diagnosis itu melegakan sedikit kerana dia menyelamatkan saya daripada sisi moral diri. Kerana saya rasa selama ini saya adalah seorang yang pemalas. Sebab tu cakap je pandai tapi mengaji sentiasa tak habis. Walaupun saya rasa saya tak ada satu hari pun yang saya tidak melakukan sesuatu. Membaca. Cuma ada few things yang saya tak boleh buat. Dan kerana pemahaman saya tentang ADHD dan apakah impairment yang dialami, saya kongsikan benda ni dengan guru-guru di sekolah kami, bahawa bila anak-anak murid tak boleh buat kerja, jangan terus kecam dengan perkataan malas itu tadi, tetapi kenal pasti punca dia daripada mana. Dari sudut sistem pendidikan, motivasi yang menjadi enjin untuk orang buat kerja, dia datang, sumber besarnya adalah personal goal. Kalau pelajar itu ada matlamat dia sendiri, bukan matlamat yang dinding sekolah cakap ke, yang kementerian bagi tahu, tapi yang dia sendiri. Maksudnya kalau saya pergi sekolah ni akan tolong saya untuk mencapai cita-cita saya. Kalau dia ada benda tu, itu adalah sumber paling besar untuk intrinsic motivation. Sistem pendidikan kita, kurikulumnya highly deskriptif sehingga menyebabkan bila pelajar datang sekolah, tugas mereka adalah untuk belajar benda yang disediakan untuk mereka. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa, apa pendapat yang mereka nak bawa, cikgu-cikgu tak ada masa nak mengambil benda-benda ni tadi. Ketika saya di Finland, saya nampak model yang berlainan. Pelajar ada ownership terhadap pembelajaran mereka. Kalau mereka kata, saya nak jadi YouTuber, katalah macam tu kan. Sebab kalau saya ada degree, saya tak semestinya ada kerja. Tapi kalau saya jadi YouTuber, saya kaya. Kalau cikgu-cikgu dalam setengah-setengah keadaan, mungkin akan pelekeh. Tapi di sebuah sistem yang memberi ruang kepada ownership, pelajar itu akan dicabar. Kalau kamu nak jadi YouTuber, then what is the plan? Jadi cikgu-cikgu akan ambil kira idea-idea budak-budak yang tadi. Jadi tidaklah bila budak nak jadi YouTuber, respon yang diberikan kepada mereka ialah mempelekehkan mereka. Malas tetap boleh datang daripada mazmumah manusia, daripada bisikan syaitan, dan sebab itu Nabi SAW juga sering membacakan doa, ya, memohon perlindungan daripada sifat malas kan. Dia ada elemen moral, tetapi untuk mencegah daripada kemalasan itu lebih besar daripada sekadar isu moral, pendidikan mesti ada strategi dia. Antaranya ialah intrinsic motivation, personal goal tadi. Dan kalau dia ada membabitkan future oriented yang memerlukan kepada plan dan sebagainya, setengah-setengah pelajar mungkin ada impairment yang perlu diambil kira. Masa saya dekat Finland, seorang je lecturer yang acknowledge masalah ADHD saya. So apa yang dia buat ialah pelajar-pelajar lain update dengan dia sebulan sekali. Tetapi dengan saya, dia update seminggu sekali. Dia contact saya. Dia kata, "Hasriza, I haven't heard from you for the past 2 weeks." Jadi saya kata, saya tak ada benda yang saya nak laporkan and I feel embarrassed. Dia kata, "I don't believe you tak ada langsung." Kenapa? Apa yang tak lalu? Saya beritahulah, klien tak respon, gini, so tak dapat achieve. Well, itu adalah laporan yang relevan untuk dilaporkan. Dia buat benda kecil je. Dia contact saya seminggu sekali. Itu menyebabkan semua subjek yang saya ambil dengan dia, saya 4 flat. Tapi subjek lain, tunggal-langgang lah. Kerana bila dia faham seorang ADHD ada impairment dari segi fungsi eksekutif, time blindness dan sebagainya, co-regulation, dan kita externalize bahagian yang otak kita tak berapa pandai nak buat ni keluar, kita still boleh mencapainya. Biarlah malas itu benar-benar terjadi hanya di kalangan orang yang memilih untuk malas dan bukan mangsa kepada cabaran-cabaran yang bukan daripada tak dirinya kan.